Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat meneruskan semula sesi CDL Connecting Dot Learning kluster IPG Institut Pendidikan Guru, dan alhamdulillah ya, bersyukur kita kehadrat Allah SWT. Pada malam ini kita bersama-sama dengan Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh yang akan menyampaikan memberi ruang snippet untuk malam ini ya. Dan juga saya untuk makluman tuan-tuan yang hadir pada malam ini bersama-sama kita, saya tidak terlewat untuk kita mengucapkan tahniah kepada Datuk ya, yang telah dilantik sebagai jawatankuasa pentinglah untuk pendidikan Malaysia ya. Tahniah Datuk ya. Ya, terima kasih Dr. Adi. Ya. Jadi dengan ini saya menyerahkanlah kepada Datuk ya untuk meneruskan acara kita, snippet kita malam ni ya. Silakan Datuk. Terima kasih Dr. Hadi, dan selamat petang dan selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana dapat bersama pada malam ini pada Jumaat 27 hari bulan jam 8.30 malam. Kita akan mulakan sesi bersama dengan Dr. Hadi, tetapi selalunya sebelum itu saya akan adakan sesi perkongsian yang ringkas. Macam petang tadi saya bersama dengan sesi yang kita buat setiap hari Jumaat, dah masuk 75 atau 76 minggu ya berturut-turut bersama dengan PPD Bangsa Pudu, dan setiap hari Khamis bersama dengan JPN Sabah. Sesi-sesi bersama mereka. Tapi sebelum tu ruang isi bila peserta masuk tu saya akan kongsikan satu tajuk yang ringkas, mungkin mengambil di antara 10 hingga 15 minit. So tajuk yang saya nak kongsikan pada malam ni adalah bertajuk Kodawari, The Pursuit of Perfection. So tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai guru ke atau pensyarah dan sebagainya, kita jangan lupa bahawa kita sentiasa nak yang terbaik. So dalam istilah atau konsep Kodawari yang diutarakan di negara Jepun, bermaksud the pursuit of perfection. Kita nak cari kesempurnaan. Kesempurnaan dalam apa jua yang kita lakukan. Tapi ada dia punya apa yang dikatakan caveat atau perkara yang perlu kita beri perhatian bila kita nak ke arah Kodawari, nak mengamalkan atau hasrat Kodawari ini, the pursuit of perfection. Bagaimana kita nak fokus, iaitu unwavering attention. Kalau anda lihat di sebelah kiri itu, unwavering attention, I mean fokus, passionate devotion. Kita memang berhasrat dengan ikhlas nak yang terbaik dan dalam ke arah seeking perfection. Tapi not attached to, bukan tidak akan terlalu khusyuk dengan apa yang kita harapkan. Kenapa? Saya akan terangkan kemudian why. Perfection itu satu konsep, tapi nak mencapainya merupakan satu cabaran yang besar. So tuan-tuan dan puan-puan, di mana jua anda berada, di sekolah atau dalam sistem, di PPD, daerah, JPN atau di peringkat kementerian, atau maupun tuan-tuan dan puan-puan berada sebagai stakeholder atau pemegang taruh, kita sentiasa ke arah tunjang yang ada di tengah ni dalam framework yang anda lihat ni. Kepimpinan di sekolah tambah dengan kepimpinan sistem bersama dengan kepimpinan stakeholder atau pemegang taruh, kita akan berhasratkan untuk mendapat pelajar yang berprestasi tinggi di samping peningkatan keberhasilan sekolah. So it doesn't matter where you work, tetapi ke arah kesempurnaan ini, perfection ini boleh berlaku di mana-mana peringkat, maupun anda berada di IPG.
So, Kodawari ini boleh diaplikasikan kepada individu atau organisasi ke arah mencapai kesempurnaan. The relentless pursuit of perfection. Saya tahu dan daripada pengalaman saya pernah berada di Toyama Medical and Pharmaceutical University untuk 3 bulan. Dan saya perhatikan apakah pendekatan yang ada pada masyarakat Jepun ni atau pendidik di Jepun ni. Bila saya ada di universiti itu, saya lihat bahawa satu daripada faktor yang ada merentasi masyarakat Jepun ni ialah mereka akan sentiasa nak menyelesaikan masalah. They want to find solutions. Kalau ada masalah, mereka akan cuba cari penyelesaiannya. Saya berada di Toyama. Toyama ni kalau naik flight sejam daripada Tokyo. Dan bila saya nak balik, saya ada 2 beg besar tu, saya rasa susah kalau nak naik kereta api. Maka di universiti itu sendiri ada pejabat yang boleh uruskan beg saya akan berada di airport pada hari saya nak berlepas itu. Hanya kena beri 2 hari sebelum saya berlepas dan segalanya akan diaturkan. So memangnya pada hari saya nak pulang, saya pergi ke kaunter yang berkaitan dan beg saya sudah ada di situ. Mereka begitu, kalau kita cakap tentang kesempurnaan, ada rakan saya cerita bahawa bila naik kereta api, Shinkansen di negara Jepun, dia tanya saya nak turun di Nagoya ni. Dia kata bila kereta api berhenti pada 9:23, anda boleh turun, itu adalah Nagoya. That's perfection. Bukan lewat seminit, bukan lewat 30 saat. Bila berhenti kereta api 9:23, turun, itu adalah stesen Nagoya. So, perfection to them is very important. Kita boleh ke arah perfection ini. Dan dalam perfection, ya, kadang-kadang kita mengejar kuantiti, tapi yang penting atau mungkin lebih penting adalah quality dalam apa jua yang kita buat. Kalau anda berada di IPG, berada di sekolah dan sebagainya, it's not the number of activities yang kita anjurkan, kita aturkan. Quality tentang apa yang kita laksanakan. Kodawari mengharapkan kita ada standard yang tertinggi, standard yang terpuji, bukan buat sesuatu sambil label. Kalau kali ini kita buat sebegini, lepas tu kita cari penambahbaikan, kita mengamalkan konsep Kaizen, continuous improvement, nak standard yang tertinggi. Dan ramai yang dalam kalangan innovator mengamalkan konsep Kodawari. They want to perfect what they have created, apa yang mereka telah wujudkan. Kita boleh lihat saja daripada perkembangan gadget seperti telefon bimbit. Ya. Telefon bimbit bila mula pada tahun 90-an dan apa yang kita ada sekarang ini dan masih lagi sedang ke arah perfection, sentiasa ada penambahbaikan. Kerana mereka sentiasa mengamalkan Kodawari. How can we make it even better daripada apa yang ada? Right? Dan kita tidak perlu bimbang tentang persaingan kalau kita sendiri mengamalkan konsep Kodawari. Kerana dalam kita mengejar perfection itu, kita akan dapat menandingi pesaing kita. Tapi kalau kita tidak terlibat ke arah itu, macam apa yang dikatakan berlaku pada syarikat Nokia, mereka seronok bila Nokia mula-mula muncul dan semua orang beli Nokia. Tapi pesaing-pesaing lain, mereka cari jalan untuk telefon bimbit yang lain, jenama yang lain, mereka cari penambahbaikan and gadget itu menjadi lebih baik. Nokia tertinggal. Hari ini nama Nokia tak disebut langsung pun. Kita sentiasa dengar apa? Samsung. Walaupun perfection itu is the ultimate goal, Kodawari understands it can never be reached. Kita mesti ke arah perfection. Tetapi yang nak cari kesempurnaan dalam diri kita pun kita tahu nak cari kesempurnaan itu bukan satu perkara yang mudah. So, tetapi kalau kita abaikan
perjuangan kita ke arah kesempurnaan itu, maka kita akan ketinggalan. Walaupun perubahan sedang berlaku di keliling kita. Dan pakar pengurusan dia kata tentang perubahan ini, when the change on the outside is greater than the change on the inside, the end is near. Maksudnya kita dalam organisasi kita tak berubah bertahun-tahun, tapi di luar sana dunia telah berubah, pendidikan telah berubah, latihan guru telah berubah, cara kerja kita berubah. Tapi perubahan, ingat, saya menjadi lebih baik. Kalau dia tak, bukan untuk penambahbaikan, ia hanya satu perubahan. Tapi change for to be better is an innovation. So ke arah itu kita harus sentiasa cuba mengejar kesempurnaan, cuba mengejar perfection. So pemimpin perlu ada kuasa pujukan, pengaruh karisma dan keberanian untuk nak ke arah Kodawari ini. Saya banyak kali semasa bertugas dulu sebelum saya bersara, saya punya tagline ialah ini: we are good, but we can be better. However, we want to be the best in what we do. Karena ini semasa saya di IPG Raja Melewa, saya di bahagian sukan, saya di IB, I used to share this dengan pegawai. Jangan kita ada dalam comfort zone, dalam zone selesa. We can still be better. Dengan tagline ini saya tahu ini adalah macam ke arah Kodawari, perfection itu. Kita beradaptasi, membuat penambahbaikan dan tidak ada di zone selesa. Remember, hari ini kita rasa, wow, ini perkara hebat. Tetapi, wow, yang semalam tu hari ini sudah jadi perkara yang lazim. Biasa, ordinary. So, do not be glorified dengan wow yang sudah lepas. Let's look forward. Kerana wow yang lepas tu sudah menjadi ordinary. So, strive for perfection in everything. Take the best that exists and make it better. If it doesn't exist, ini yang saya suka. If it doesn't exist, create the challenge. Bagaimana kita boleh jadikan latihan kita ni lebih baik? Macam mana kita nak jadikan kualiti latih kita lebih baik? Accept nothing nearly right or good enough. Jangan kata, kita we are fine already, we shouldn't worry about anything. Itu yang berlaku dengan Nokia. Bila pengurusan tertinggi Nokia itu, bila datang dengan pegawai dia katakan kita kena ada perubahan, kita tak perlu bimbang, kita punya jualan adalah yang tertinggi dalam dunia pada masa tu. Kemudiannya bila yang lain, jenama lain naik, they became non-existent. So remember, kita nak cari perfection, if it doesn't exist, create it. Macam mana kita nak ke arah perfection? So kita masuk ke slide yang terakhir, kalau tak silap saya. Jangan lupa saya selalu kongsikan perkara ini, kata-kata hikmah sebelum saya akhiri apa yang saya nak sebut. Tetapi untuk nak kongsi kata-kata hikmah ni, saya nak jemput dengan izin Dr. Hadi. Anak saya akan kongsikan perkara kata hikmah yang saya selalu sebut ini. Okey, dia akan bacakan. Okay, sila. Books are the training wheels of the minds. Buku adalah beban latihan untuk minda. If the child can learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Okay, thank you. Ini sebab dia dah dengar banyak kali setiap-tiap petang bila saya yang sesi-sesi yang berikut. So, ingat bersama, kita boleh cari meneroka ilmu daripada pelbagai sumber, daripada buku, daripada internet, daripada sembang profesional dengan rakan-rakan. But seek for knowledge, right? Seek for knowledge, and we want to always increase that knowledge base yang ada pada kita. Itu saja daripada saya buat kali ini. Kita akan bertemu lagi. Okey, terima kasih Dr. Hadi. Ya, sama-sama. Saya bagi pihak CDM ucapkan terima kasih pada yang berbahagia Datuk Mahendra. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Semoga apa yang dikongsikan oleh Datuk tadi dapat diambil manfaatnya, dilaksanakan dalam kehidupan kita seharian, khususnya dalam menjalani kehidupan sebagai seorang guru dan lain-lain juga, saya pasti.
Terima kasih Datuk. Okey. Okay, pada sidang maya sekalian, pada malam ini saya sendiri akan mengendalikan slot perkongsian untuk malam ini yang bertajuk pendekatan bimbingan instruksional untuk kemenjadian guru kebolehpercayaan tinggi. Ya. Saya ingat untuk slide ini saya akan kongsikan beberapa slide untuk dikongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan semualah, ya. Baik, saya akan mulakan perkongsian slide saya. Okay, baik, tajuk yang saya pilih pada malam ini sebenarnya lebih menjurus kepada usaha untuk menghasilkan guru kebolehpercayaan tinggi ataupun high reliability teacher. Ya, jadi saya nak bincangkan bagaimana kita nak menghasilkannya atau bersedia ke arah itu dengan ataupun melalui satu pendekatan yang dipanggil sebagai pendekatan bimbingan instruksional ataupun instruksional dalam kes ini saya panggil sebagai instructional coaching lah, ya. Sebab kita dalam proses, ya, untuk memperluaskan konsep bimbingan ataupun konsep coaching, ya, dalam pelaksanaan, kita membantu khususnya dalam konteks guru bantu guru ataupun cikgu bantu cikgu, ya. Dan melalui proses itu saya percaya kita akan dapat membangunkan kapasiti guru dan akhirnya faedahnya adalah kepada pembangunan pembelajaran murid-murid itu sendiri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dari mana saya datangnya idea ataupun latar belakang kebolehpercayaan ataupun guru kebolehpercayaan tinggi itu, ya. Sebenarnya saya mengambil daripada konsep yang dicadangkan oleh Marzano, ya, seorang tokoh pendidik yang terkemuka di peringkat global lah, ya. Sebelum itu saya nak bagi sedikit gambaran keseluruhan, ya, apa yang ingin saya kongsikan pada malam ini. Yang pertama, dari segi apa yang dimasukkan oleh ataupun definisi bagi guru kebolehpercayaan tinggi itu, ya. Jadi kalau berdasarkan kepada Marzano, ya, guru kebolehpercayaan tinggi itu merujuk kepada guru yang memiliki pengetahuan dan kemahiran pedagogi yang tinggi, ya. Merangkumi penggunaan strategi pengajaran, pembelajaran pelajar, ya, dan maklum balas yang berkesan, ya. Semoga itu, ya, dalam konteks ini bimbingan instruksional, ya, kita percaya bimbingan instruksional boleh dipraktikkan untuk menyokong kemenjadian guru kebolehpercayaan tinggi. Pendekatan bimbingan instruksional yang dicadangkan, ya, adalah satu pendekatan yang melibatkan pendekatan dialog, prinsip-prinsip bimbingan dan kemahiran komunikasi yang berkesan. Pendekatan ini merupakan asas, ya, untuk pembangunan pedagogi guru ke arah kemenjadian guru kebolehpercayaan tinggi. Seperti yang saya jelaskan sebelum ini, berkaitan konsep guru kebolehpercayaan tinggi, sebenarnya saya petik daripada buku High
reliability school, ya, daripada konsep sekolah keboleh percayaan tinggi, dan di bawah high reliability school ini kita ada beberapa reliability lain, termasuklah high reliability teacher, ya. Dan sebenarnya Marzano, ya, dan kawan-kawan dan rakan-rakan beliau, mereka telah membangunkan satu standard, ya, standard ataupun kita panggil pentauliahan, ya. Dan kita semua, khususnya guru-guru, boleh mengambil, ya, kursus ataupun mengambil certification ini untuk pentauliahan guru keboleh percayaan tinggi ataupun high reliability teacher. Kita ada beberapa label, ya, label 1, label 2 dan paling tinggi label 3 lah, ya. Jadi saya paparkan, ya, di paparan tu ada gambar Robert Marzano kat situ, ya. Dan beliau menyediakan satu portal, ya, portal Marzano Resources, ya. Di sini kita boleh mendaftar berkursus berkaitan dengan high reliability school, dan sesuai dengan konteks kita pada malam ini, itu berkaitan dengan Marzano High Reliability Teacher. Jadi kita boleh tengoklah, ya, kita boleh berkursus berkaitan, khususnya berkaitan dengan pedagogi dan sebagainya, dan saya akan detailkan sikit lagi lah, ya, fokus-fokus untuk menjadi seorang high reliability teacher, ya. Jadi saya cadangkanlah, ya, kepada rakan-rakan, ya, mungkin pelajar di sini, ya, guru-guru di luar sana, pensyarah sendiri, mungkin boleh mencuba untuk mendapat pengiktirafan atau certification, ya, ataupun certified high reliability teacher daripada Marzano Institute lah, ya, yang berpusat di Arkansas, United States Amerika, ya. Baik, apa sebenarnya fokus kepada ataupun yang menjadi konsep kepada guru keboleh percayaan tinggi ini, ya. Jadi kita kata seorang itu merupakan seorang guru keboleh percayaan tinggi, ya, apabila seorang itu menekankan fokus kepada peningkatan berterusan. Jadi kalau dilihat fokus keboleh percayaan tinggi ini, saya fikir sangat signifikan, ya, sejajar dengan apa yang dikongsikan oleh Datuk Mahendra sebentar tadi, Datuk Mahendra, ya, yang menekankan konsep Qadawari, ya, pursuit of perfection ataupun mengejar kesempurnaan. Jadi kita tak akan dapat ataupun kesempurnaan itu relatif, ya, ataupun dia tidak terhenti pada satu-satu level. Dia akan sentiasa berterusan. Jadi kita sebagai seorang guru high reliability teacher ni, kita sentiasa kena fokus kepada peningkatan berterusan, atau yang disebut oleh Datuk tadi, dengan beliau menggunakan perkataan Kaizen, ya, Kaizen, yang diambil daripada Jepun lah, ya, apa tu berkaitan dengan peningkatan berterusan tadi. Baik, itu yang pertama, ya, ciri-ciri ataupun konsep guru keboleh percayaan tinggi. Saya fikir fokus ini patut ada pada kita, ya. Kita kena terapkan pada diri kita, kita kena amalkan dan sebarkan pada rakan-rakan yang lain, ya. Semakin ramai dalam kalangan kita mempraktikkannya, saya fikir pendidikan kita akan jauh lebih baik, ya. Kita akan terus berkembang dari semasa ke semasa. Sebab apa? Pendidikan itu adalah suatu yang dinamik, ya, dinamik. Kita tidak ada satu particular point. Kita kena bekerja berterusan lagi dan lagi, ya. Dalam konteks mengejar Qadawari ataupun kesempurnaan itu tadi, seperti mana yang dikongsikan oleh Datuk sebentar tadi. Baik, itu yang pertama.
Yang kedua, berkenaan dengan kita perlu berkembang secara profesional dalam pengajaran, penilaian dan cara kita memberi maklumat balas, feedback. Ya. Ini sejajar dengan konsep guru contemporary. Ya. Kita khususnya guru mempunyai tugas yang besar dalam konteks guru contemporary. Ya. Kita tidak boleh kekal pada tahap lama. Ya. Dan ini ada kait dengan fokus yang pertama tadi. Ya. Apa yang saya nak tekan di sini, ya, kita perlu berkembang secara profesional ni supaya kita tidak terperangkap dengan satu situasi yang kita panggil sebagai guru antiquated yang melaksanakan atau sekadar melaksanakan pedagogi lama, ya, antik, ya, kaedah-kaedah yang sudah ketinggalan zaman, yang tidak sesuai, tidak relevan lagi dengan ekosistem pendidikan pada masa kini. Jadi kita perlu berkembang, ya, secara profesional. Kita perlu sentiasa meneroka ilmu-ilmu baru dan disesuaikan dengan persekitaran dan juga cabaran, ya, yang ada pada masa kini dan juga pada masa hadapan. Sekarang kita bercakap berkenaan dengan dunia buka, cabaran, berbagai cabaran lah, ya, yang dibawa oleh revolusi industri 4.0, ya, cabaran-cabaran lain lagi, ya. Jadi kita perlu menjadi seorang yang sentiasa pragmatik, ya, sentiasa bergerak, berkembang secara profesional tadi, menjadi seorang guru contemporary. Ya. Dan seorang guru kebolehpercayaan tinggi juga, ya, dia bukan memikir pasal diri sendiri sahaja. Matlamat utama dia adalah untuk meningkatkan pencapaian pelajar. Ya. Peningkatan pencapaian pelajar adalah core business bagi guru kebolehpercayaan tinggi. Ya. Dalam konteks sekarang ni, kita perlu usaha untuk pastikan pelajar kita mencapai pembelajaran bermakna, ya, yang sesuai, ya, ataupun yang diperlukan untuk pelajar kita, murid kita boleh membawa diri, ya, menyesuaikan hidup mereka pada dunia pada masa kini dan juga pada masa hadapan. Ya. Jadi kita bukan melihat dunia untuk hari ini saja. Ya. Kita perlu melihat dunia pada masa depan supaya pelajar yang kita hasilkan, murid yang kita belajar dengan kita ini, ya, dapat melaksanakan ataupun melalui kehidupan mereka dengan lebih baik lagi pada masa hadapan. Dan yang keempat di sini adalah kita nak membangunkan kepakaran dan perkembangan kerjaya guru itu sendiri. Jadi ini antara fokus, ya, yang ditekankan di bawah konsep guru kebolehpercayaan tinggi, ya, yang idea asalnya dibawa oleh Robert Marzano lah, ya, salah seorang tokoh penting bidang pendidikan di peringkat global. Okey. Baik. Soalnya sekarang, ya, bagaimana kita bergerak ke arah itu, ya, bergerak untuk menjadi seorang guru kebolehpercayaan tinggi. Baik. Sesuai dengan konsep guru bantu guru ataupun cikgu bantu cikgu yang dibawa ataupun kita punya slogan lah dalam connecting.learning ini, ya, saya mencadangkan pendekatan instructional coaching, ya, instructional coaching. Ya. Instructional coaching ini merupakan satu pendekatan yang besar, ya, yang dijangka, yang kita percaya dapat membangunkan kapasiti guru itu sendiri, khususnya kapasiti pedagogi, dan pada masa sama dapat membangunkan pembelajaran pelajar, ya.
Nanti saya akan tekankan sebenarnya apa dia yang dimasukkan ataupun buat instructional coaching ini. Tapi saya nanti nak lebih kepada apakah dasar ataupun pendekatan untuk kita melaksanakan bimbingan instruksional itu. Ya, itu yang penting ya, sebab bimbingan instruksional ini ya, ataupun kita nak bawa idea coaching ini ya, sebagai satu pendekatan yang lebih menjurus kepada pengajaran dan pembelajaran. Ya, jadi sebelum itu kita akan lihat sendirilah apa sebenarnya instructional coaching itu, dan dalam sini saya lebih suka gemar menyebut sebagai pembimbing instruksional lah, ya, untuk disesuaikan dengan konteks pendidikan, ya, ataupun setting pendidikan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pembimbing instruksional itu sebenarnya dia bersama-sama dengan guru. Ya, bersama-sama dengan guru menganalisis realiti semasa. Ya. Ini sebenarnya kerja buat mereka lah, ya. Guru dengan pembimbing instruksional ni, maknanya mereka sama-sama buat kerja, ya, bekerja bersama-sama, ya, menganalisis realiti semasa. Kemudian daripada situ tetapkan matlamat, ya. Kemudian sama-sama mengenal pasti dan menerangkan strategi pengajaran bagi mencapai matlamat tersebut dan menyediakan sokongan sehingga matlamat itu dapat dicapai. Ya. Baik, yang ini sebenarnya bersandarkan kepada instructional coach guru lah, ya, iaitu James Knight, ya, 2017. James Knight ini tak lama lagi akan datang hampir dengan kita, dengan katanya bulan 2 ni James Knight ini akan singgah memberi kursus coach di Thailand, ya. Siapa yang berkesempatan tu bolehlah join kursus dia di Thailand, ya, bulan Februari ni. Ya. Baik, jadi pembimbing instruksional ni sebenarnya merupakan rakan kongsi atau learning partnership, ya, kepada guru untuk membantu guru meningkat pengajaran dan pembelajaran supaya murid menjadi lebih berjaya. Lebih berjaya. Sesuailah konsep Kadawari tadi. Mungkin budak dah bagus, tapi kita nak jadi lebih bagus. Dan kita pada masa sama nak menjadi yang terbaik. Itu sesuai dengan konsep tadi. Ya. Saya suka dengan konsep yang dibawa oleh Datuk pada malam ni, Kadawari. Ya. Baik, untuk melakukan ini, ya, instructional coach ni, ya, atau pembimbing instructional ni, mesti bekerjasama dengan guru, ya, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang realiti semasa, mengenal pasti matlamat, ya, matlamat pembelajaran lah, ya. Kemudian memilih strategi mengajar untuk memenuhi matlamat. Kemudian memantau, ataupun kita sebenarnya tak berapa suka guna memantau ni, ya. Sebenarnya kita sama-sama melihat kemajuannya dan menyelesaikan masalah sehingga matlamat tadi dipenuhi, matlamat yang kita target. Ya. Mula kita tengok analisis semasa tadi, sebenarnya apa yang berlaku. Ya. Kalau cikgu tu kita nak lihat kepada 4 perkara lah, ataupun kita panggil the big four, isu besar di situ, ya. Dari segi pertama, dari segi behavior, ya, tingkah laku pelajar. Yang kedua, dari segi kandungan yang diajar, ya. Yang ketiga, dari segi cara penyampaiannya, ya. Dan yang keempat, dari segi formatif, ya, assessment. Itu kita nak lihat pada masa itu. Dan kita sebagai realiti semasa. Dari situ kita lihat, ya, what's next, ya. Okey. Baik. Seterusnya, ya, pendekatan dalam ataupun pendekatan bimbingan, ya. Sebenarnya kita boleh lihat ada 3 cara lah, ya, kalau kita melihatnya.
proses kita membimbing ini, ya. Yang pertama sebab dalam bentuk pemudahcaraan, ya. Kita pemudahcaraan ni kita lebih kepada mendengar, ya, mengetahui apa yang perlu ditingkatkan, ya. Dan dalam membuat keputusan, ya, dalam metafora ataupun pendekatan pemudahcaraan ni, ya, yang buat keputusan adalah guru tu, ya. Coach ataupun pembimbing, dia tidak membuat keputusan, dia lebih kepada memudah cara, ya. Fokus kita adalah untuk bantu guru, ya, bantu guru, dan lebih kepada inquiry lah, ya. Proses tu banyak menyoal dan sebagainya, ya. Kemudian kita ada pendekatan dialog, ya. Dialog ni lebih kepada pendekatan partnership ataupun rakan kongsi, ya, sama-sama, ya. Maknanya di sini guru dengan pembimbing instruksional tadi bersama-sama, kerja bersama-sama, ya, sama naik, ya. Kemudian dalam kes ini, ya, kita instructional coach memilih pengetahuan, namun memerlukan pihak, khususnya guru lah, ya. Guru kita tahu dia mempunyai pengetahuan, ya, ataupun mereka telah terlatih, ya. Tapi mereka juga memerlukan pihak lain, ya, untuk membantu peningkatan. Ya, ini sebenarnya serupa kalau kita melihat, ya, kalau kita nak beranalogi dengan bidang-bidang lain, ya, macam pemain bola dan sebagainya. Kita tahu pemain bola dia memang pemain bola terkenal lah, Ronaldo ke siapa ke, ya, Lionel Messi ke apa ke. Mereka pandai main bola, ya. Tapi untuk meningkatkan prestasi, mereka tetap memerlukan orang lain, coach mereka, coach, ya, yang boleh membimbing mereka, ya. Bukan maknanya apa, saya sudah pandai, saya dah jadi top player dunia, saya tak perlukan siapa. Tak boleh gitu, ya. Mereka tetap memerlukan orang lain. Semua juga dengan kita guru, ya. Jadi guru pun perlu, ya, pihak lain. Kadang-kadang kita tak perasan, ya, yang kita buat tu, ya, orang lain lebih nampak, boleh memandu kita ke arah peningkatan yang lebih tinggi lagi lah, ya, peningkatan yang berterusan tadi, ya. Baik, dari segi membuat keputusan juga, ya, pendekatan dialog ni sebenarnya ia lebih kepada guru, ya. Guru yang membuat keputusan, ya. Kemudian fokus kita adalah pencapaian murid, ya. Perbincangan antara guru dengan instructional coach tadi, ya, ataupun proses coaching itu adalah untuk meningkatkan pencapaian pelajar. Fokus point kita adalah pelajar ataupun murid, ya. Jadi itulah, ya, antara perkara pentingnya, dan berbeza dengan yang berbentuk arahan, ya. Ini lebih kepada inilah, ya, mengarah, ya, banyak. Biasanya kalau dalam konteks antara pakar dengan perantis, ya, pakar dengan perantis, ya, dan guru perlu melaksanakan pengetahuan baru untuk peningkatan. Biasanya yang ini pembimbing tadi akan memberitahu perkara-perkara baru atau kaedah-kaedah baru kepada guru, ya, dan ini lebih kepada berbentuk macam mengajar, ya. Tetapi dalam konteks bimbingan instruksional yang ingin saya kongsikan pada malam ini, pendekatan bimbingan yang ingin dikongsikan pada malam ini adalah dalam bentuk dialogical, ya, dialog, pendekatan dialog, ataupun dalam bentuk rakan kongsi, ya. Guru dan pembimbing instruksional tadi sama-sama, ya, bersama-sama
kata bersama-sama tu, ya. Bukan ada pihak mengarahkan yang lain tunggu jauh apa nak buat lepas ini, ya. Ataupun dia tak fikir apa-apa. Sebenarnya sama-sama, ya, memikirkan penyelesaian, tapi dalam membuat keputusan, ya, tetap guru, ya. Kita tetap memberi autonomi, ya, respect kepada guru untuk membuat keputusan, dan matlamat kita, fokus kita adalah murid itu, ya, murid, pencapaian murid. Jadi di sinilah, ya, timbulnya keseimbangan, ya, antara apa yang sebagai cara kita melindungi, ya, ataupun advokasi, dan juga dalam bentuk inquiry, ya. Baik. Kenapa kita memilih pendekatan dialog tadi? Ya, itu sebenarnya ada kaitlah dengan kita melaksanakan instructional coaching lah. Ya, sebab kita mahukan satu bimbingan ataupun coaching yang betul-betul bermakna, betul-betul mendalam. Ya, kita tak mahu yang bersifat surface saja. Bagaimana kadar surface coaching itu berlaku, ya, apabila guru tadi, ya, dalam sesi coaching ataupun perbincangan, ya, guru tu lebih pasif, ya, banyak mendengar, ya. Coach yang banyak bercakap macam lebih dominan di situ, ya. Jadi kita tak nak yang macam tu. Kita nak yang sebenarnya instructional coach tadi yang memberikan bimbingan, ya. Dan guru tadi sebenarnya menjadi seorang pemikir aktif, ya, memikir matlamat yang ingin dicapai, ya, apa bentuk kolaboratif aktiviti yang perlu dilaksanakan, dan juga strategi supaya, ya, objektif atau matlamat pembelajaran itu dapat dicapai, ya. Dan kita ada satu model, ya, saya bercadang untuk kongsikan dalam slot yang akan datang, ya, model pelaksanaan instructional coaching, ya, iaitu model the impact cycle, ya. Dan kalau kita dapat melaksanakan deep instructional coaching, sebenarnya kita secara tak langsung melaksanakan bimbingan menggunakan model tersebut, ya. Dia model tu mudah je nampaknya. Dia ada 3 dalam bentuk kitaran itu, mula dengan proses kenal pasti, kemudian learn, belajar, dan meningkatkan improve, ya. Jadi fokus kita adalah deep coaching. Sebab apa kita nak deep coaching? Sebab kita nak pastikan, ya, berlakunya apa yang dipanggil sebagai deep learning, ya. Deep learning ni berlaku pada pelajar. Sebab fokus kita tadi dalam bimbingan instructional tadi adalah murid sebenarnya. Jadi kita nak pastikan pelajar itu berjaya mencapai deep learning, ya, satu keadaan, ya, pelajar itu dapat belajar, menguasai pembelajaran, dan bukan sekadar menguasai pembelajaran, pelajar dapat menghasilkan pengetahuan-pengetahuan, kemahiran-kemahiran baru yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah mereka dalam dunia sebenar mereka, ya. Itu satu konsep ataupun perkara penting lah, ya, yang boleh kita ataupun pelajar kita capai, ya, melalui yang kita panggil sebagai apa yang kita panggil sebagai instructional coaching ini, ya. Dan instructional coaching ini dapat memantapkan lagi proses pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai pembelajaran bermakna, ya. Dengan kata lain, deep coaching itu mustahak, ya, untuk support
ataupun menyokong proses PDP bagi mencapai deep learning, untuk pastikan pelajar mencapai pembelajaran yang dipanggil sebagai pembelajaran bermakna. Baik. Jadi apa yang perlu dilakukan di sini, ya, kita dalam melaksanakan dialogical approach tu, kita ada satu set prinsip yang dipanggil sebagai prinsip partner ataupun partnership principle, ya. Ada dalam partnership principle ni ada 7 elemen yang perlu kita praktikkan, yang perlu seorang instructional coach ada laksanakan, ya, supaya sesi coaching itu dapat berlangsung dengan baik dan membuahkan hasil, dan pada akhir dan hasilnya adalah kemenjadian murid ataupun dalam kes yang kita letak sekarang ni, matlamat pembelajaran yang ingin kita capai itu dapat dicapai, ya. Okey, yang pertama kita panggil sebagai kesaksamaan, equality. Nanti saya akan perhalusi lagi lah, ya, sebenarnya apa yang dipanggil sebagai kesaksamaan itu, ya. Apa yang sebenarnya patut dilakukan oleh seorang coach, ya, dalam konteks kesaksamaan, equality. Yang kedua, konsep pilihan, choice. Ya. Kemudian kita ada voice, ya. Voice ni bukan voice coach tu, ya, voice guru. Choice tu tadi pun choice oleh guru. Sekarang ni dalam konteks guru bantu guru, ya, kita nak bantu guru tu, ya, kita nak jaga, ya. Bukan kita pergi sekolah, cikgu buat itu, cikgu buat ini, tidak, ya. Kita sama-sama kita bantu. Apa yang cikgu ada masalah, macam mana kita nak sama-sama bantu cikgu. Ini dalam konteks yang pada saya dia betul-betul memberi makna lah pada guru sebenarnya. Kalau kita instructional coach dapat datang ke sekolah, kalau kita dapat memainkan peranan ini dengan lebih berkesan, ya, kehadiran kita itu nanti akan ditunggu-tunggu oleh guru-guru, ya. Sebab itu saya nak pada malam ini nak bekalkan, ya, atau berkongsi-kongsi dengan tuan-tuan dan puan, konsep partnership tu ada 7 di sini. Ini mustahak, ya, supaya kehadiran kita ke sekolah atau kehadiran instructional coach itu ditunggu-tunggu oleh guru-guru kita, sebab mereka percaya, mereka dapat merasainya bagaimana kehadiran seorang instructional coach itu dapat benar-benar membantu mereka, ya, khususnya dalam konteks kodawari tadi. Okey, saya sambung lagi, ya. Lepas equality, choice, voice. Yang keempat, dialog. Pendekatan dialog. Jadi masa proses bimbingan tu dua orang bercakap, dan cara berdialog tu kena ada cara lah, ya. Bukan serentak bercakap, ya. Dia ada cara. Bukan tengah-tengah sedap cakap tiba-tiba menyampuk pula, dia ada cara dia. Nanti saya akan perhalusi lagi lah, ya. Okey, kemudian perlu melaksanakan refleksi, ya. Kita merupakan ataupun menjadi seorang reflective practitioner, ya. Kemudian merupakan seorang yang praktikal, mengamalkan praksis, ya. Dan timbal balik, ya. Timbal balik. Okey, saya akan pergi satu-satulah, ya, melihat kepada 7 perkara ni, ya. Baik. Jadi dalam konsep equality ni kita nak pastikan, kita nak wujudkan suasana kesetaraan antara instructional coach dengan guru yang dibimbing, pembimbing instructional dengan guru yang dibimbing. Kita nak situasi itu, situasi ataupun guru itu merasakan
equality tu ada. Ya. Kita tak mau ataupun nak mengelakkan satu keadaan ada gap. Ya. Terasa ada gap. Ya. Bila kadang-kadang instructional coach datang ke sekolah, ya, guru merasakan ini pegawai atasan mereka. Ya, kita cuba nak elak tu supaya guru tadi rasa macam kawan dia datang, ya, at par, ya, setara. Ya. Memanglah kalau kita dalam keadaan sebenar tu, kalau pegawai tetaplah pegawai atas tu dia segi pejawatan, tapi kita nak cuba tune keadaan tu, suasana itu supaya rasa setara. Ya. Maknanya dalam konteks sini kata no one is better or more valuable than others. Kita sama-sama. Ya. Sama-sama penting, sama-sama mustahak. Ya. Jadi sama-sama merasakan macam pelajar tadi, ya. Pelajar itu di sekolah tu cikgunya bukan anak murid ataupun ialah kepada cikgunya, dan pada masa sama kita pun mempunyai tanggungjawab yang sama macam cikgu tadi, ya. Dan di sini kita perlu, ya, khususnya instructional coach tadi perlu membawa diri, meletakkan keadaan, mungkin cara kita bercakap, ya, cara kita approach kita, pendekatan kita itu, ya, supaya apabila berlaku equality ini ataupun kita nak pastikan equality ini berlaku, kita nak bukan bila equality berlaku, kita akan dapat cungkil ataupun mengenal pasti banyak perkara-perkara yang terselindung, khususnya dalam mengenal pasti realiti semasa. Ya, sebab untuk memulakan proses coaching itu, kita kena kenal pasti realiti semasa. Yang ada 4 elemen tadilah, ya, dari segi behavior dalam kelas, pelajar dalam kelas tadi, dari segi kandungan pembelajarannya, dari segi pedagogi yang digunakan, ya, strategi pengajaran yang digunakan, dan juga dari segi formative assessment, ya, ataupun pentaksiran yang dilaksanakan, ya. Kalau terasa ada gap, ya, atau guru merasakan ada gap, banyak perkara yang mungkin tidak diberitahu sepenuhnya kepada instructional coach tu tadi, ya. Jadi perkongsian tadi macam ada tidak sempurna lah, ya. Jadi kalau dapat kita wujudkan equality tadi, guru dapat kongsikan apa, ataupun kita dapat mengenal pasti apa yang sebenarnya. Jadi kita dapat mengenal pasti relatif masa yang lebih tepat, ya, matlamat yang betul-betul dapat dicapai, ya, yang diperlukan, ya. Jadi sudah pasti strategi penyelesaian yang dapat kita kenal pasti tadi merupakan strategi pengajaran atau strategi yang lebih yang terbaik lah, ya. Jadi banyak perkara ataupun faedah apabila keserasian, melalui equality tadi. Mana cikgu dengan coach tadi, kalau dalam bahasa biasa ni bahasa ngam ataupun kita panggil serasi lah, ya. Tidak ada rasa rendah diri, rasa takut-takut untuk memberikan pandangan dan sebagainya, ya. Dan pada masa yang sama juga instructional coach tu tidaklah memaksa untuk minta untuk pastikan guru tadi buy in idea dia. Mungkin dia bercerita dulu, lepas tu tengok, timbang balik. Jadi suasana kondusif ataupun rasa equal tu berlaku di situ. Jadi dengan cara itu banyak perkara atau proses bimbingan itu akan dapat berlangsung dengan lebih baik, ya. Jadi instructional coach kena jaga, ya, equality ini, ya. Ini yang mustahak, ya. Okey, itu yang pertama, equality.
Kemudian saya nak pergi kepada choice, ya. Choice. Jadi kalau kita melaksanakan, kalau itu maksudnya instructional coach lah, ya. Apabila dalam sesi coach tu, ya, sebenarnya bukan instructional coach itu yang membuat pilihan, ya. Yang membuat pilihan adalah guru, ya. Kita cuma berbincang, ya. Pada masa sama kita laksanakan impact cycle itu, ya. Kita bincang memandu guru-guru tadi, ya. Tapi bukan kita yang mengarahkan ataupun membuat pilihan, ya. Cikgu kena buat itu, cikgu kena buat ini. Bukan gitu, ya. Kita cuma ceritakan beberapa pilihan yang ada, tapi final say-nya atau kata akhir untuk membuat, ya, sesuatu itu ataupun memilih strategi tertentu, melaksanakan suatu aktiviti, ya, itu tetap kita letakkan pada guru. Pilihan di tangan guru, ya. Okey, ini penting, ya. Okey, kemudian yang ketiga, voice, ya. Jadi voice tadi, itulah, ya, bila kita dalam sesi coaching itu, ya, kita galakkan cuba galakkan coach atau guru tadi bercakap, ya, dan kita sebagai partner, ya, partner ataupun rakan kepada guru tadi, ya, perlu mendengar, ya, menjadi pendengar yang baik, ya. Menjadi pendengar yang baiklah, ya. Kita dengar suara guru-guru kita ni, pertimbangkan, ya. Dari segi, khususnya dari segi pemikiran mereka, emosi, ya, itu pun perlu kita pertimbangkan, ya. Bukan kita kita nak elakkan seolah-olah kita yang dominan bercakap, ya. Sedangkan guru tu dengar je, terkebir-kebir. Kita nak gitu, kita nak suasana tu, ya, macam rakan kongsi, ya, sambil-sambil, ya, berbincang, memberi pendapat dan sebagainya. Dan kita galakkan yang keempat ini, iaitu dialog, ya. Suasana dialog, ya. Dialog ni maknanya orang ni cakap, lepas dia gila-gila lah cakap tu, ya. Kemudian kalau tengah kawan tu tengah bercakap, jangan kita samput sehingga idea tersekat, tersangkut dan sebagainya, ya. Kita tengok macam mana orang tu melaksanakan dialog, ya. Kita dengar dia bercakap, ya. Kemudian dah habis dia cakap tu, kita pula cakap, ya. Nampak harmoni di situ, ya. Kemudian selain kita melaksanakan dialog tadi, ya, macam yang saya kata tadi, ya, coach ni, ya, kita kena sentiasa membuat refleksi, ya, menjadi seorang pemikir reflektif, ya, melihat kepada situasi ataupun berfikir apa yang dia, bila coach kita ataupun guru kita bercakap tadi, kita kena melihatnya, ya, secara reflektif, ya, tengok sebenarnya apa yang sebenarnya berlaku, ya, apa puncanya dan bagaimana kita nak menyelesaikannya, ya. Ada beberapa komponen itu mustahil kita kena lihat, ya, sebenarnya apa yang sedang berlaku, ya, yang sebenarnya, ya, apakah punca sebenarnya, ya, punca kepada punca, ya, ada root cause itu kita dah tengok, dan dari situ kita cuba cari jalan, ya, apa cara yang boleh kita cadangkan untuk kita selesaikan atau dijadikan satu strategi untuk dilaksanakan sebagai strategi PDP yang terbaik mungkin, ya. Okay. Kemudian kita amalan praksis ni
sebenarnya dalam amalan praksis ni kita sebagai coach kita juga merupakan, kita kena tunjukkan contoh sebenarnya. Orang melihat kita, kita bercakap, kita mungkin menyatakan sesuatu pandangan tentang cara terbaik mengajar, yang kita dapat melalui kajian pembacaan kita. Orang melihat kita. Dan kita sebagai pengamal praksis tadi, kita perlu melaksanakan apa yang kita kata. Walk the talk. Ini mustahak. Orang mematikan kita. Orang nanti dalam kes ini kita kena elak lah. Apa yang dikatakan sebagai cakap tak cukup bikin. Kita cakap, kita buat. Kita tunjukkan contohnya. Ini penting. Dan satu lagi saya nak tekan kat sini, amalan reciprocity, amalan proses pembelajaran tu adalah bentuk mutual. Sebenarnya bila kita pergi menjadi instructional coach, kita bincang melaksanakan coach tadi melalui sesi conversation, perbincangan tadi, kita bukan sekadar memberi input kepada ataupun kita nak kata macam ni, maknanya mungkin ada perkara-perkara baru ataupun idea-idea baru yang boleh kita pelajari, terus sama pelajari daripada guru yang kita bimbing. Jadi sesuai lah, bukanlah maknanya kita datang ni sebagai seorang yang hebat sangat, maknanya kita juga mungkin boleh belajar juga perkara-perkara baru. Lebih-lebih lagi guru sebagai pengamal di bilik darjah, yang betul-betul berdepan dengan murid, yang menghadapi pengalaman sebenar, mungkin ada perkara-perkara tacit knowledge, ilmu yang dialami yang perlu sempat lagi dikongsikan dengan orang lain mungkin, mungkin boleh kita kongsi dengan kita, dan kita juga boleh belajar dari mereka, dan kita boleh gunakan juga sama-sama untuk kita merancang ataupun menapasi strategi terbaik untuk kita laksanakan, strategi pengajaran terbaik untuk dilaksanakan, khususnya guru laksanakan di bilik darjah, dan pada akhirnya keberkesanan pembelajaran murid-murid, pelajar dapat belajar dengan lebih berkesan, dapat mencapai matlamat pembelajaran, khususnya dalam konteks sekarang kita nak kejar pencapaian pembelajaran bermakna. Okey, baik, sebagai rumusan, itulah apa yang ingin dibawa dalam konsep partnership tadi, untuk kita menjayakan coaching, dan dengan melalui proses instructional coaching ini kita harap ianya dapat membantu membentuk guru berkebolehpercayaan tinggi. Jadi yang pertama dari segi komitmen, coach dengan guru sama-sama memainkan peranan, memberikan komitmen yang terbaik dalam menyelesaikan masalah di bilik darjah. Jadi kita juga yang kedua, kita kena respect guru yang berada secara langsung di bilik darjah. Mereka lebih mengetahui kepulauan murid-murid mereka. Dan kita kena pasti juga, kita tengok bila kita membimbing ini, kita kena tengok case by case. Kita tak boleh apa yang kita gunakan itu sesuai untuk semua perkara. Kita kena lihat case by case. Kita cuba elakkan apa yang dikatakan sebagai one size fit all. Jadi kita tengok case by case. Mungkin keadaan di sekolah A dengan guru A berbeza dengan guru B. Kita tengok. Dan kita memang menggalakkan amalan dialogical, berdialog guru, guru bercakap, guru memikirkan penyelesaian.
dan kita tidak menghukum, mengatakan cikgu itu gini, cikgu salah ataupun tidak, ya. Kita sama-sama, ya. Dan yang penting status, kita cuba meletakkan status pembimbing instruksional itu dan guru adalah super sama, dan accountability kita adalah terhadap murid-murid. Okey, jadi ini rumusan yang saya dapat saya berikan pada malam ini. Okay, mungkin kita bersama-sama kita pada malam ni ada penonton, ya, mungkin ada yang ingin bertanya 1-2 soalan kepada saya, ya. Jadi tentu saya tutup dululah slide ini, ya. Saya dengar dulu soalan kalau ada. Okey, nampaknya macam tak ada soalan. Kalau tak ada, saya sekali lagi mengambil ruang dan peluang ini ucapkan terima kasihlah kepada semua yang hadir pada malam ini, bersama-sama mendengar, ya, apa yang saya cuba kongsikan berkaitan dengan bimbingan instruksional, ya. Pendekatan bimbingan instruksional untuk melahirkan ataupun untuk kemenjadian guru keboleh percayaan tinggi ataupun high reliability teacher, ya. Jadi saya setakat itu dulu untuk malam ini. Sebelum itu, ya, ada satu pengumuman, ya, kepada pelajar-pelajar saya, ya, dari IPG Kampus Ipoh. Anda boleh terus ke Google Meet, link yang ada pada Google Classroom kita tu, gunakan link itu, ya, dan kita akan teruskan dengan aktiviti selanjutnya di situ, ya. Jadi saya setakat ini dulu untuk malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih semua.